Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 dari subjek Bahasa Melayu Kerjaya Sains dan Teknologi Seksyen 1 terdiri daripada saya Muhammad Haziq Ikhwan bin Suhaimi, nombor matrik 2016107. Seterusnya Muhammad Syihan bin Muhammad Azman 2018983, Muhammad Zamir Faizi bin Muhammad Zamri 2017407, Muhammad Nur Azri bin Azrin Kefli 2019495 dan terakhir Wan Muhammad Irfan bin Wan Rusdi 2015227. Tajuk yang kami pilih ialah projek jangkauan vaksinasi COVID-19 ke kampung orang asli. Tarikh yang kami ingin anjurkan adalah bermula pada 22 Februari 2022 sehingga 1 Mac 2022 yang berlangsung di Son Sogon 89050 Kota Marudu, Sabah. Masa 8 pagi sehingga 5 petang dan dianjurkan oleh Kelab Penglibatan dan Perkhidmatan Komuniti Konserv Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan. Seterusnya kita bergerak kepada pengenalan. Setelah hampir 2 tahun, negara kita telah diselubungi dengan krisis wabak penyakit COVID-19. Dalam tempoh tersebut, kerajaan telah mengambil berbagai inisiatif untuk membendung penularan virus seperti memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan dan program imunisasi negara. Program imunisasi negara telah mendapat reaksi yang sangat positif dari golongan berpendidikan, khususnya di bandar. Namun, pendedahan tentang program imunisasi ini kurang meliputi terhadap golongan pedalaman seperti kaum orang asli. Oleh itu, vaksin yang hanya memerlukan 1 dos suntikan sahaja telah diberikan kepada golongan tersebut seperti vaksin CanSino. Oleh itu, kelab kami iaitu Kelab Penglibatan dan Perkhidmatan Komuniti Konserv Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan telah mengambil satu inisiatif yang sangat penting untuk membantu kaum orang asli dengan melaksanakan projek jangkauan vaksinasi COVID-19 ke kampung orang asli. Setelah melakukan penyelidikan mengenai perkampungan orang asli di Malaysia, kelab kami telah mengenal pasti lokasi perkampungan bagi melaksanakan projek ini, iaitu tertumpu kepada kaum orang asli di Son Sogon, Kota Marudu, Sabah. Lokasi ini dipilih kerana latar belakang penduduk kampung ini yang unik. Hal ini kerana penduduk perkampungan ini terdiri daripada pelbagai etnik, iaitu Dusun Tabilung, Kimaragang, Rungus, Lingkabau dan Son Sogon. Perkara ini telah menyumbang kepada kepelbagaian budaya daerah ini. Masing-masing mempunyai karakter budaya dan pemahaman tersendiri. Tambahan lagi, geografi perkampungan ini terdiri daripada kawasan tanah rata dan bukit bukau. Hal ini telah menarik perhatian kelab kami untuk memilih perkampungan ini sebagai lokasi projek ini. Dengan ini, seluruh ahli kelab kami telah sebulat suara bersetuju untuk melaksanakan projek supaya projek ini dapat berjalan lancar dan berjaya untuk membantu dan memberi pendedahan kepada masyarakat perkampungan itu mengenai kepentingan vaksinasi terhadap kesihatan diri dan masyarakat sekeliling. Sekian daripada saya. Okey, seterusnya bagi objektif
untuk projek kami, ianya terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, projek ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan imunisasi kepada orang awam. Hal ini sejajar dengan penularan kes COVID-19 di negara kita. Seperti yang dinyatakan oleh Haziq sebentar tadi, projek ini merupakan satu inisiatif untuk membendung kes penularan COVID-19 di negara kita. Terutamanya projek ini memfokuskan kepada orang asli yang kita tahu kurang mendapat pendedahan. Okey, bagi objektif khusus, yang pertama, untuk memastikan semua rakyat Malaysia tidak mengira kaum, bangsa dan agama dapat menerima suntikan vaksin. Okey, hal ini kerana negara kita, seperti kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Oleh itu, setiap daripada mereka haruslah diberi layanan dengan adil dan saksama. Oleh itu, vaksin harus dibagikan secara sama rata. Tidak boleh dibagikan secara berat sebelah. Seperti orang bandar mendapat lebih banyak suntikan vaksin daripada orang di pedalaman. Adalah untuk meningkatkan taraf kebajikan orang awam, terutama di kawasan pedalaman, khususnya dalam hal kesihatan. Okey, hal ini kerana kita tahu bahawa di kawasan pedalaman mereka kurang mendapat pendedahan kerana kedudukan mereka yang jauh daripada pusat bandar. Oleh itu, info-info penting dan hal-hal semasa tidak akan dapat mereka tahu kerana kurangnya dan seterusnya. Objektif khusus yang terakhir adalah untuk merealisasikan program imunisasi kebangsaan yang dianjurkan oleh kerajaan. Okey, sekian. Seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula akan membentangkan mengenai cadangan jawatan kuasa pelaksana bagi projek ini. Pertama sekali, projek ini diketuai oleh penyelaras iaitu Ahmad Wahab bin Abdul Rahman. Tugas penyelaras dalam projek ini adalah untuk mengetahui dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran projek ini, seperti mengetuai mesyuarat, memantau atau cara program dan menyelia keperluan semua jawatan kuasa. Dan projek ini mempunyai penasihat iaitu Prof. Datuk Dr. Arif bin Osman. Beliau akan memantau atau cara program ini dan memberi nasihat atau maklum balas mengenai pelaksanaan program ini. Di bawah penyelaras terdapat beberapa jawatan kuasa utama. Yang pertama ialah setiausaha. Setiausaha berperanan dalam melakukan atau melaksanakan tugas-tugas bertulis seperti menyediakan kertas kerja projek, membuat laporan dan menulis minit mesyuarat. Dan pemegang bagi jawatan setiausaha ini ialah Siti Sofia Amira binti Muhammad. Dan seterusnya, selaku bendahari, Alif Najmi bin Syukri akan menguruskan hal-hal projek yang berkaitan kewangan seperti membuat anggaran bajet bagi projek ini dan mendapatkan penajaan dari syarikat.
Selain daripada jawatan-jawatan utama ini, terdapat juga jawatan kuasa lain yang dipegang oleh ahli-ahli kelab yang lain. Jawatan-jawatan ini mempunyai tugas-tugas khusus dalam projek ini. Yang pertama ialah jawatan kuasa kemudahan. Antara perkara yang dilakukan ialah memastikan kelancaran semasa aktiviti vaksinasi seperti menyediakan tempat duduk semasa giliran menunggu dan juga menjadi penunjuk arah kepada penduduk kampung ke arah tempat vaksinasi. Selain itu, mereka juga menyediakan penginapan kepada ahli-ahli kelab yang berada, ahli-ahli kelab yang menurut serta. Selain itu ialah jawatan kuasa kesihatan. Mereka berperanan dalam memberikan suntikan vaksin, memberikan ceramah kesihatan dan melakukan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk kampung. Dan seterusnya ialah jawatan kuasa perasmian. Mereka bertanggungjawab dalam menguruskan kelancaran program perasmian seperti menyediakan teks ucapan dan menguruskan gimik perasmian. Yang keempat ialah jawatan kuasa makanan, seperti yang tertera di namanya ialah mereka bertanggungjawab dalam menguruskan makanan dan menyediakan makanan bagi pengurus kesihatan dan juga kepada ahli-ahli kelab yang menurut serta. Dan yang kelima ialah jawatan kuasa publicity, dokumentasi dan media. Mereka berperanan untuk menyediakan pelan publicity dan juga membuat liputan mengenai aktiviti projek ini di televisyen ataupun di